Assalamualaikum dan kami mulakan dengan sebahagian daripada tugasan anggota uniform yang bertaruhkan masa, tenaga dan segala kelebihan mereka untuk membantu masyarakat terjejas akibat banjir. Mereka ni tak kira waktu ya. Ada yang sedang baru nak mula makan tapi bila mana terima panggilan dan arahan terus ke tempat kejadian untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Lebih besar pengorbanan mereka adalah apabila mereka mengutamakan tugasan yang diberikan untuk memberi khidmat kepada orang awam ketika diuji banjir ini tetapi meninggalkan ahli keluarga mereka yang juga turut berdepan dengan banjir ini. Jadi hari ini kita akan bawakan sedikit pendekatan berkenaan dengan bagaimana usaha dan juga pengorbanan badan beruniform ini, anggota beruniform melakukan penugasan ini ketika berdepan dengan banjir. Kita nak tahu kisah di sebalik itu. Apapun, Assalamualaikum kepada kami daripada kami berdua. 30 Disember, Fatri. Itu dia, kita lagi 2 hari untuk sampai ke tahun baru. Biasanya kalau masuk tahun baru ni ramai yang berkobar meriah, tapi diuji dengan bencana kita memahami. Dan esok pun kita akan mulakan siaran di Twitter dengan bacaan Yasin dan sebagainya, memohon munajat supaya keadaan bertambah baik dan kita semua selamat daripada sebarang musibah. Baik, di samping kita mengharapkan bahawa tahun 2022 ini membawa sinar yang lebih baik. Tapi mungkin kita boleh berikan sikit perkembangan terkini ini yang dikabarkan di mana pantai timur dijangka alami banjir serentak mulai Jumaat ini iaitu pada hari esok. Ini yang membimbangkan juga di mana kita tahu sebelum ini Selangor, Negeri Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan sebagainya diuji dengan banjir yang sangat dahsyat. JPS, Jabatan Pengairan Saliran meramalkan banjir berlaku di 4 negeri iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Jadi ini cuaca yang dipaparkan di meteorologi Malaysia. Kalau kita Malaysia. tengok majoritinya hujan. Tadi pun kalau di Selangor ataupun di Damansara memang hujan sampai larutan ke pagi. Baik, kalau kita ambillah disebutkan tadi Kelantan. Kita perhatikan hampir semua tempat di sebelah pagi, hari Khamis, Jumaat sampailah pada 5 hari bulan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Ini di Kelantan tadi disebut juga. Kita pergi ke Pahang. Baik. Ini daerah-daerahnya. Cuaca diramalkan hujan, marah lipis dan sebagainya. Jadi berhati-hati kepada mereka yang berada di 4 buah negeri yang telah diberikan amaran awal berkenaan dengan dan cuaca. kita pun belajar sesuatu kesan daripada hujan yang berlimpahan ini. Kadang impak tu muncul selepas 2-3 hari. Seperti jalan yang merekah ataupun tempat yang memang terputus hubungan kerana limpahan air ataupun endapan yang tak mampu lagi untuk menampung air yang begitu banyak. Jadi ada kawasan yang terputus yang memang tak dapat untuk diakses. Kita bimbang kalau ia melibatkan kawasan yang di tanda tinggi, ada runtuhan dan bimbang keselamatanlah mereka yang berada di sekitarnya. Dan sementara itu kita lihat dulu di portal bencana banjir ini yang terkini nombornya. Di Negeri Kelantan 3 buah keluarga, Melaka 4 buah keluarga, Negeri Sembilan 9 keluarga, Pahang 1,588 keluarga, manakala di Selangor 319. Mangsa pemindahannya di sini dicatatkan setakat ini 6,873 secara kumulatif. Itu dia, dan kita dari 5 negeri. Bila mana tadi kita sebutkan bahawa 4 negeri berkenaan di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga ada kawasan lain. Jadi bermaksud persiapan kesiapsiagaan untuk menampung jumlah mereka yang dipindahkan ke pusat pemindahan akan terus diaktifkan. Dan juga cara ini yang paling penting bagi penduduk di sekitar kawasan yang kami sebutkan ialah tentang kescanaan kepada komunikasi, arahan daripada pihak berkuasa yang memantau dari waktu ke waktu bagaimana situasi yang berlaku. Dan demi untuk membantu mereka yang terbabit dalam bencana banjir besar ini, kerajaan juga telah memperuntukkan 1.4 bilion ringgit bantuan banjir keluarga Malaysia. Dan bantuan wang ihsan ini sebanyak RM1,000 diberikan kepada setiap ketua isi rumah, manakala RM10,000 diberikan kepada waris keluarga yang meninggal dunia akibat daripada bencana banjir baru-baru ini. Itu dia, dan juga selain daripada cash yang akan diberikan untuk mangsa banjir, ia merangkumi pelbagai bentuk bantuan seperti untuk memperbaiki kenderaan yang rosak akibat banjir dan juga untuk mungkin bisnes yang terjejas. Mungkin ada bahan-bahan yang tak dapat lagi digunakan, mungkin perniagaan di tepi jalan ke atau apa saja industri yang mereka gerakkan, ada bantuan yang akan diperkemaskan.
Baik, saya pasti rakyat Malaysia masih lagi turun ke beberapa lokasi untuk membantu membersihkan lokasi pasca banjir. Apapun kita mengharapkan semoga apa yang kalian rancang pada hari ini akan dilaksanakan dengan baik sekali. Baik, kita beralih ke meteorologi Malaysia. Okey. Okey. Selain daripada tadi kita dah tengokkan ni kan. Apa lagi maklumat yang kita perlu? Saya tengok kat Johor lah. Okey. Rata-rata semua hujan lah. Okey. Baik, sementara itu kita tadi kan dah paparkan bagaimana sedikit sedutan penugasan anggota beruniform ini melaksanakan tugas ketika menyelamatkan mereka yang dihimpit dengan bencana banjir ini. Jadi hari ini kita nak bersama dengan keluarga mereka. pun mereka jelah dalam debaran membantu mereka yang terjejas, keluarga pun bersama terkena tempiasnya, tetapi mereka tetap keluar demi tugasan. Dan bersama dengan penolong penguasa bomba Muhammad Azril Abdul Kadir, Ketua Balai di Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Panglima Garang Kuala Langat Selangor, dan juga Salasiah Muhammad Yusof, isterinya, yang juga merupakan guru Sekolah Agama Menengah Bestari Subang Jaya. Kalau kita imbas, Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Farihah. Terima kasih juga diucapkan buat tuan dan juga isteri bersama dengan kami di MHI pagi ini untuk berkongsi sikit pengalaman. Baik, kita sudah maklum bahawa anggota beruniform inilah tugasan kalian, pengorbanan yang kalian lakukan untuk membantu mangsa-mangsa banjir ketika dalam keadaan sebegini. Tapi pada masa yang sama, kami difahamkan sebenarnya kalian juga merupakan mangsa banjir, kan? Keluarga ditinggalkan. Mungkin tuan boleh kongsikan juga pengalaman tuan sendiri. Untuk pengetahuan Fitri dan Fariha, pada saya dah mula bertugas pada hari Jumaat lagi. So saya dah meninggalkan rumah pada hari Jumaat, 24 jam lah bertugas di balai dan menjaga penjagaan saya. Jadi ketika tuan bertugas, macam mana memberi kefahaman ataupun memberikan sentiasa juga berhubung pada sesama dalam kekalutan uruskan masa-masa banjir. Pada sesama harus pastikan keluarga juga selamat dengan sentiasa berhubung dengan isteri dan anak-anak. Macam mana itu dilakukan dengan efektif, tuan? Sekarang ni ada komunikasi melalui WhatsApp lah. Tapi kalau bila kita laksanakan tugas tu memang saya tak sempat pun, WhatsApp dan sebagainya tak sempat. Untuk buat penyematan pada hari Jumaat tersebut memang sibuk mengulangkan masa dan sebagainya pada hari Jumaat. Sebab kes kita terima pun agak tinggi pada hari Jumaat tersebut. So pada yang hari Sabtu kejadian di rumah saya tu, baru rumah saya berkesempatan dia snap gambar parit di belakang rumah je. Itu je saya dapat sempat tengok. Jadi air naik takat mana tuan di rumah? Rumah dekat betul-betul satu kaki sebelum bumbung. Allahu Akbar. Itu dia. Baik, kita nak tanya pula kepada isteri, kita panggil cikgu lah, Cikgu Salasiah, yang mana mungkin dah terbiasa dengan tugasan suami yang kadang-kadang kita tengok perkongsian daripada orang lain, baru suami balik rumah, baru nak buka makanan, baru nak suap, tiba-tiba dah terima panggilan. Jadi macam mana dah terbiasa dengan kesiapsiagaan suami di rumah untuk apa jua tugasan yang diamanahkan, cikgu? Okay, terima kasih Fitri dan Farha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan saya sebagai isteri kepada pegawai bomba, memang jadi kebiasaan lah untuk kami. Kadang-kadang bila tengah malam pun akan ada panggilan telefon dan dia akan keluar. Kadang-kadang tengah makan, kadang-kadang memang tengah berehat tengok TV, berehat dengan anak dan sebagainya, memang dia akan terus keluar lah. Biasanya dia akan ambil masa sekejap je, dalam masa 5 ke 10 minit dia akan ambil barang, dia terus keluar. Jadi biasa kalau kes yang besar, dia memang akan jarang call, dia akan jarang WhatsApp sepanjang dia bertugas. Contohnya pada hari Jumaat malam tu, memang dia tak ada WhatsApp sampai pukul 3 pagi kot, 4 pagi. Itu pun saya tanya dia dah makan ke belum. Dia kata dia penat, dia tak larat, jadi dia akan cari masa lah untuk cuba berehat. Sebab dia pun tak sempat makan lagi lah, dia kata masa tu. Jadi hari Sabtu pun sama, masa hari kejadian saya tak WhatsApp dia, saya cuba tanya sempat makan ke tidak, itu je pagi tu.
Kemudian petang tu je lah sebab saya risau tengok keadaan air terlalu cepat naik kan. Tak pernah lagi macam tu. Jadi saya snack gambar parit tu dan dia tergerak hati untuk balik. Ikutkan memang saya tak ada kontak dia lah sebenarnya. Tuan sendiri kan, bila mana mengetahui rumah sendiri naik air dengan setinggi yang tuan kata tu lagi satu kaki nak cecah bumbung. Tuan bagaimana menjalankan tugas ketika saat sebegitu? Antara tugasan dan juga tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga bapa kepada anak-anak, memikirkan Mungkin ada bagaimana kerisauan mereka yang muncul ya. mental tu. Ya, kalau cakap tak risau tu tipu lah. Tapi sebab tanggungjawab. So, saya berkhidmat dengan masyarakat. So, sepenuhnya kepada masyarakat. Dan mungkin juga tuan ataupun cikgu bertuah kerana mungkin ada kejiranan yang begitu mantap, komunikasi di WhatsApp ataupun memang betul-betul saling membantu ketika diuji situasi sebegitu. Okey. Bagaimana? Mungkin bertuah kerana ada kejiranan yang baik, yang sangat membantu dalam komunikasi di WhatsApp ke, yang berada di kiri kanan depan belakang rumah ke, yang saling membantulah di saat diuji dengan banjir masa hari itu. Alhamdulillah sebab saya duduk memang dengan adik-adik-beradik dekat satu tanah lot yang sama. So, jiran pun ada maklum dan memberitahulah kepada ni. Tapi saya memang dalam keadaan saya bekerja tu memang saya tak tengok pun handset dan sebagainya. Just saya tergerak untuk saya tengok masa awal saya WhatsApp yang gambar parit tu, itu je. Yang saya dapat tengok. Dan saya rasa tergerak hati untuk baliklah sekejap untuk keluarkan dia orang. Sebab memang selepas pada saya keluarkan dia orang, saya terus pergi ke tempat kerja saya balik. Tuan, baik. Di sebalik pengorbanan tuan, pengorbanan isteri, anak-anak kan ketika diuji bencana banjir ini, ada suara-suara yang mengatakan bahawa bila di lokasi bencana ini tidak nampak, mungkin lambat datangnya bomba untuk menyelamatkan orang awam. Bagaimana tuan melihat suara-suara ini? Sebenarnya bagi kami dah biasa. Apa-apa juga bencana lah nak ikutkan. Memang ada bermacam-macam kelemahan dan sebagainya. Tapi itu kami memang dah diajar, dah di-train macam tu. So, kita kena mental dan fizikal mesti seiring, sama kekuatan tu. So bagi saya tak ada masalah kalau nak cakap. Sebab kami memang buat kerja sebelum banjir berlaku, sebulan sebelum banjir berlaku, kita akan buat pemantauan setiap hari. Kita ada buat pemantauan setiap hari untuk melihat paras air laut dan sebagainya. Itu yang di belakang takbir yang mereka tak nampak lah. Selepas pada itu, kita akan buat persanan. Memang respon awal tu kita pergi dahulu. Kita akan bertanya pada Mas Majid, macam mana keadaan dan sebagainya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Itu sebagai kita punya penguat ataupun semangat kita untuk kita lebih boleh kita berkhidmat dengan masyarakat dengan lebih baik lagi. Baik, dan kita lihat bahawa inilah kualiti mereka yang mana terpaksa menepis pelbagai tumahan kata negatif demi yang utamanya fokus kepada tanggungjawab untuk membantu komuniti. Terima kasih kepada pendulung penguasa bomba Muhammad Azril Abdul Kadir, Ketua Balai di Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Panglima Garang Kuala Langat Selangor, dan isteri tercinta Puan Salasiah Muhammad Yusof yang juga seorang guru sekolah agama Menengah Besari Subang Jaya yang berkongsi inspirasi dan kebersamaan suami isteri ketika berdepan dengan musibah dan tugasan. Baik, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Baik, insya-Allah ya. Baik, kita nak berehat seketika, Fatri. Sekembali nanti kita bawakan berkenaan dengan penyakit bawaan air yang harus diberikan tumpuan. Selepas ini, Dia Mesyai, terus bersama kami. Bencana banjir yang berlaku bukan sahaja menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa, malah juga mengakibatkan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Banjir akan menyebabkan sampah sarap, lumpur takungan najis, keluar bersama-sama limpahan air yang tercemar. Penyakit bawaan air banjir antaranya leptospirosis yang juga dikenali sebagai penyakit kencing tikus. Penyakit ini bukan sahaja boleh dijangkiti daripada tikus, malah juga boleh dijangkiti melalui haiwan mamalia lain yang turut terjangkit seperti kucing,
anjing, lembu, kuda, kambing dan khinzir. Selain itu, penyakit melioidosis juga berisiko dijangkiti manusia melalui sentuhan tanah dan air melalui luka, menyedut debu atau titisan air yang tercemar. Demam kepialu atau dikenali sebagai demam typhoid, sejenis jangkitan yang boleh dijangkiti melalui makanan dan air yang tercemar, hinggapan lalat yang mengandungi bakteria Salmonella typhi dan penggunaan air tercemar semasa dan selepas banjir. Penyakit bawaan air ini boleh dicegah jika masyarakat turut sama membantu mengutamakan kebersihan diri dan persekitaran di dalam apa jua keadaan. Baik, tadi gambarannya bila mana berlaku bawaan air ni, di situ tergabunglah antara lumpur, kemudian najis, ya, pelbagai kotoran dan sampai masuk ke dalam rumah, ya. Dan kita pun ada mungkin yang dah rasa macam selesa tak pakai kasut yang sesuai, jadi meredah saja dan bimbang kerana sekarang ni mungkin tak ada kesan, kita bimbang ada impak seminggu ataupun 2 minggu lagi. Walaupun kata macam manalah kita nak jaga kebersihan dalam keadaan darurat dan sebagainya, tapi ini yang kita nak berikan penjelasan lebih lanjut. Kita nak bersama dengan Dr. Vineshwaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih bersama kami. Kita panggil lebih mudahnya Dr. V, ya. Dr. V, ya. Okey, kalau ada sebarang anda juga boleh titipkan di Facebook ABHI yang kami secara langsung untuk anda tanyakan soalan tentang isu ini. Baik, tadi Doktor kita beri laporan awal tadi menunjukkan bahawa semua boleh terdedah ke situ. Betul. Tambah-tambah kalau mereka ni hanya berkaki ayam ataupun ada luka di situ. Betul. Dengan potensi najisnya, kemudian macam-macam lah. Jadi Doktor melihat macam mana? Apakah sebab berlaku tiba-tiba tak ada persediaan, mana yang ada saja, apakah risiko yang wujud, Doktor? No, sebenarnya kita harus lihat pada penyakit-penyakit bawaan air ni, dia ada 4 kategori. Okey. So satu tu bawaan air, satu tu berkait dengan air, berasaskan air dan juga kebersihan air. So pada ketika banjir, keempat-empat ni boleh terjadi. Pertamanya yang macam tadi kan, dia bawaan air. Bawaan air itu sebenarnya fecal oral yang najis ke mulut. So kita lihat penyakit-penyakit macam kolera, typhoid, dysentery and viral AGE, cerit berit. Itu adalah daripada bawaan. That means dari fecal ke oral. That means ada kecampuran pada air, najis-najis daripada human atau daripada haiwan. Dan haiwan ni boleh haiwan mamalia semua. Tadi kita ada lihat tentang leptospirosis dan melioidosis itu adalah disebabkan oleh kebersihan air. That means dia boleh melalui injection juga, terminum atau termakan makanan yang contaminated, tercemar dengan air tersebut. And then selain itu menghidu, that means inhalation. Sebab kekeringan, kering lumpur tu, dia kan akan bau, kan? dia akan dengan angin dan kita bergerak tu, dia akan kita hidu. Itu pun boleh terjadi. And then selain tu kontak tu apabila kita mandi, membasuh, tangan kita ada luka and so on. Contohnya macam conjunctivitis, sakit mata, telinga pun boleh sakit disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut tertentu dan juga virus. Seterusnya berkaitan dengan air. That means berkaitan dengan air, maksud dia nyamuk, daripada nyamuk. So macam denggi, zika, chikungunya, malaria, itu disebabkan cycle daripada nyamuk adalah ada cycle air dia. And then di situ dia boleh pindahkan virus kepada manusia. Dan seterusnya berasaskan air. Contohnya cacing tertentu, dia complete dia punya cycle di air. So dia bukan hanya leptospirosis dan melioidosis saja. Kita ada range spectrum of disease yang seorang boleh kena tu bukan hanya satu. Dia boleh kena 3 at one time. Okay. Cacing boleh kena, jangkitan mata boleh kena, leptospirosis pun boleh kena. So that's why pada keadaan banjir itu kita kena lihat adakah air yang kita minum atau menyediakan makanan adalah safe water, bukan jernih sahaja. Air itu bukan jernih sahaja, selamat. Sebab air itu ada komponen, 5 komponen yang kita kena lihat air itu selamat atau tidak. Pertama, ada tak pepejal terampai di dalam air tersebut. Let's say dia jernih tapi ada rambut. Dia bukan safe water. Atau dia jernih ada
cepihan-cepihan tumbuhan atau batu ke pasir ke, dia bukan safe. Itu pertama. Kedua, adakah kekeruhan? Kekeruhan maksud dia air lumpur tersebut lah. So sekali air tu dah keruh, dia bukan safe lagi. Dia memang out. You tak boleh consume, tak boleh cuci makanan. Apalagi makanan mentah. Right. Itu kedua. Ketiga, warna. Kekeruhan lain, warna lain. Kadang-kadang kita cuci daging, dia warna merah kan. So itu bukan safe water. So ketiga dan keempat adalah bau dan juga rasa. Air itu memang tak ada bau dan tak ada rasa. Tapi bila dia dah ada rasa, dia dah ada bau, that means it's not safe. Keempat adalah temperature, dia suhu. Let's say air yang panas tu, bila dia panas, dia boleh melarutkan mineral, dia boleh melarutkan bakteria and so on. That's why 5 perkara ni harus kita titik beratkan sebelum kita consume atau prepare makanan-makanan tertentu. Baik. Doktor, sekarang ni kan kita tahu banyak lokasi pasca banjir ni. Ya, kan? betul. Orang datang kemas rumah, cuci rumah dan sebagainya. Ya. Saya nak tanya, macam barang-barang tu kan. Contohnya pinggan mangkuk, gelas dan sebagainya. Dah kena lumpur tebal ni, doktor. Yes. Adakah nasihat doktor lah kan? Boleh dicuci dan dipakai semula ke ataupun bagaimana? Itu soalan yang susah nak jawab sebab dia menyebabkan faktor kita nak beli baru kalau saya suruh tapi dari buang. sebab kesihatan tu. Daripada kesihatan, kalau ada cala-cala sedikit pun di mangkuk ke apa ke, dia boleh ada bakteria. Dia boleh ada kuman di dalam tu. So kita kena lihat adakah pinggan mangkuk tu memang bersihnya yang kita dah cuci atau kita boleh rendamkan dalam Dettol and so on sebelum kita cuci balik dengan air. Sebab dia ada dua hal tau. Mencuci dan mendisinfektan. Okey. Mencuci lain, mendisinfektan lain. Okey. So apabila suatu alat tu adalah kotor, kita kena clearkan kotor tu dulu menggunakan pencuci yang boleh emulsify the kotor tu. Lepas tu baru disinfect. That means you akan menyahkumankan. Tapi kalau you buat sebaliknya, dia tak jadi. Disinfect tu tak jalan. So that's why kita kena lihat adakah kita telah mencuci atau mengeluarkan apa-apa minyak atau lemak and so on pada permukaan utensil tersebut. Selepas tu kita disinfektan. So dua hal ini kita kena lihat. And then satu pencuci dia bukan disinfektan. Satu disinfektan bukan pencuci. So that's why benda ni kita kena lihat daripada dia punya birth certificate pencuci tersebut lah. Kita kena baca lah. So far kita pergi je, kita beli je jenama tu kan. Tapi kita tak pernah baca. Kita tak pernah tahu adakah dia pencuci sahaja atau disinfektan. Atau disinfektan dengan pencuci. So itu yang nasihat saya lah. Saya tak boleh cakap you kena buang and so on. You kena tengok dulu. You tengok dulu adakah benda tu dah pecah. Adakah dia punya surface tu masih smooth atau dia dah cala-cala and so on. Kerana kita nampati bahawa pada cala-cala permukaan yang tercala, dalam age tu dia boleh ada kuman-kuman yang membiak. Ya, sebab kawasan tu mungkin tak rata kan. Yes. Celah-celah tu mungkin ada lagi. Terutama sebab ada barang-barang ataupun ni yang terendam lama. Saya tengok ada kes di mana ada makanan, buah-buahan ke yang diselamatkan padahal dah terendam lama ya. Memang itu sangat berisiko tinggi. High risk. High risk. Sebab kita tahu yang ada something called osmosis. So walaupun dia dah rendam, membran itu boleh menyerap air atau mengeluarkan air berdasarkan concentration yang buah tersebut berada. So that's why kita kena hati-hatilah. Kalau makanan mentah memang no lah. Okey, mungkin nasihat doktor lah kepada orang ramai kan sebab sekarang kita tahu ramai yang turun ke lokasi banjir pasca banjir ni. Nasihat doktor sendiri kepada mereka yang turun membantu bangsa banjir sendiri sekarang ni apa yang perlu dilakukan? Okey, so 3 hal lah. Pertama tu pada air yang bersih, air safe water lah supply. Kedua adalah sanitasi dan hygiene. Ketiga So pertamanya pastikan minum sebab kita bekerja and so on, kita penat, boleh dahaga and so on. Pastikan air itu memang safe water. Filtered atau boil.
And then you kena tengoklah ciri-ciri yang 5 tadi tu ada ke tidak. Kalau tidak, you janganlah consume. Pertama. Kedua, yang sanitasi. Sebab kita ke sana, kita mungkin nak kencing, nak pergi buang air besar and so on. Pastikan selepas tu cucilah tangan. Sebab tadi saya ada bilang, saya ada cakap kan, fecal oral kan. Bila tangan kita tidak tercuci, sebab human yang transmit penyakit-penyakit kepada human langsung. Seperti demam kepialu, dysentery, macam rotavirus, and then certain disease tu memang daripada human ke human. So itu sanitasi. Seterusnya hygiene lah, mencuci tangan. And then kita tengok bila kita melakukan kerja-kerja pembersihan, adakah tangan kita terluka, tercala, atau memang kita dah ada luka sebelum kita ke sana. Pastikan luka tersebut you dah balut dengan something yang waterproof lah, bandage yang waterproof and so on, supaya you pergilah. And then selagi another thing, adakah you penyakit kronik? Tadi kita ada cakap melidosis kan. Melidosis ni satu opportunistic infection. Maksud dia akan menjangkiti seseorang yang mengalami daya tahan yang rendah. Antibody dia rendah. Memang rendah. So dia boleh menjangkiti. That's why dia pada orang tertentu dia akan baik. Dia akan baik, self-limiting. Kita boleh 1-2 hari tu demam, lepas tu baik. Tapi meliodosis ni pada orang-orang diabetik yang ada masalah-masalah daya tahan rendah, dia boleh jangkitan tu sampai beberapa bulan. And then kalau dia dah jangkit beberapa bulan, dia dah jangkit organ. Dan bila dia dah jangkit organ, kita kena bagi antibiotik mungkin 60 hingga 90 hari. So dia kena tahu adakah dia daya tahan rendah atau tidak sihat, tak perlulah pergi jadi volunteer kan. Betul. And then and then make sure kita gearing tu, PPE kita tu betul. Let's say kita punya boots memang boots yang Preparation betul. kita nak jadi turunkan kan? situ. And then selepas membuat kerja-kerja macam tu, kita kena tengok dalam sebulan ni. Sebab setiap penyakit ada masa incubation. Baik. Okey. Termasuk memang kena tambah ilmu lah. Masa kita terat, tapi sangat penting apa yang doktor berikan tadi. Terima kasih kepada Dr. Vedeshwaran Mutu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, berkongsi ilmu yang penting untuk penyakit bawaan air ini. Semoga kita semua selamat dan sentiasa cakna tentang kebersihan. Baik. Terima kasih banyak-banyak doktor di atas perkongsian tadi. Selepas ini kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbicara berkenaan dengan rahsia rezeki yang tidak disangka-sangka. Selepas ini, MSI. RM1.6 juta diperlukan segera bagi pembelian tanah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAZ. Gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS FAZ sekarang. Okey, itu dia perjuangan untuk membina sebuah lagi Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang bermatlamat untuk membantu mereka yang ingin menjadi ahli Quran yang terbaik, yang menguasai semua jenis ilmu. Nak bersama dengan Penasihat Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Ustaz Ilyas Ismail, untuk mendalami lagi perkongsian bermakna tentang rezeki yang tidak disangka-sangka berkat sedekah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Dengar. Suara Ustaz ni sama dengan wajah bercahaya ya Ustaz? Okey. Baik. Mungkin Ustaz dah dapat. Ustaz nak kongsi rahsia rezeki yang tak disangka-sangka. Mungkin kerana rajinnya kita untuk infak, sedekah dan juga membantu agama Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat saya Fitri dan seluruh rakan-rakan MSI dan juga penonton-penonton yang saya hormati semuanya. Rezeki dari jalan tak disangka-sangka, Fitri ya. Lagi-lagi di musim-musim susah, di musim musibah ini adalah sesuatu yang sangat kita harap dan kita dambakan sekali. Dan ini bukan satu benda yang mustahil. Allah jamin dalam Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iaitu Allah jamin aku akan bagi rezeki dari jalan-jalan yang kau sendiri tak pernah sangka. Iaitu cara untuk mendapatkannya, kata Imam Ibn Katsir, iaitu dengan 2 jalan. Pertama sekali bertakwa kepada Allah, kedua bertawakal. Ulama kata salah satu jalan bertakwa itu adalah dengan kita berinfak, bersedekah, membantu orang yang dalam kesusahan.
Tak kisahlah termasuklah musibah banjir ke ataupun mungkin dia sedang berhajat. Macam sekarang ni pihak MTS FAS ataupun Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra dalam usaha untuk pembelian tanah ya Saudara Fitri, iaitu kita sedang nak beli tanah dan alhamdulillah bulan 11 hari itu kita telah pun selesai urusan deposit yang mana jumlah keseluruhan untuk kos pembelian tanah saja RM5 juta ringgit. Syukur alhamdulillah, ini berkat doa Fitri dan juga orang-orang soleh yang lain-lain, semua penonton-penonton juga, kita telah pun berjaya mengumpul lebih daripada jumlah, maksud saya berbaki lagi RM900,000 saja lagi. Kalau tadi pada awal VT tadi dimaklumkan 1.6 juta ringgit kan. Alhamdulillah, ini yang kata rezeki tak disangka-sangka Fitri ya. Kita masih lagi memerlukan RM900,000 sahaja lagi. Dan saya ingat ini adalah satu peluang yang jangan kita lepaskan kerana kita semua sedia maklum bahawa selain pada hari Jumaat, hari Khamis juga adalah hari yang ada keberkatan untuk kita ambil peluang dengan kita bersedekah dan kita berinfak. Ya, kalau dapat anda saksikan pada waktu ini kita ada gambaran bagaimana kompleks MTS FAS akan dibangunkan kelak nanti insya-Allah. Jadi pada penonton, bagi anda yang nak menyumbang, ada beberapa jalan ataupun platform caranya, iaitu antaranya dengan anda imbas kod QR. Kod QR, ada e-legacy, ada umum dan juga zakat. Ya, anda dapat juga saksikan, ini adalah tapak yang akan dibinakan kompleks MTS FAS tersebut. Anda boleh imbas saja kod QR. Kalau yang zakat tu, ini kita nak menuju hujung tahun ni. Jangan lupa ya, tanggungjawab kita sebagai Muslim, kita kena menunaikan zakat. Jadi anda boleh imbas saja kod QR tu kerana pihak MTS FAS ni merupakan penolong amil bertauliah lantikan Lembaga Zakat Selangor. Jadi maknanya satu, kita dapat lunaskan tanggungjawab sebagai orang Islam, rukun Islam. Yang keduanya, kita juga dapat membantu dalam masa yang sama pihak MTS FAS ini sendiri. Dan juga anda boleh transfer ke nombor akaun yang tertera, akaun Maybank Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ataupun kalau nak tahu maklumat lanjut lagi, boleh saja ke laman web www.mtsfaz.com. Dan insya-Allah lah kita sangat mengharapkan sumbangan orang ramai untuk dana pembelian tanah ini nanti akan menjadi salah satu daripada perjuangan kita, bak kata Fitri tadi ya, perjuangan kita, usaha kita untuk nak melahirkan generasi khalifah berjiwa Al-Quran. Manalah tahu kod dia jadi penceramah ke, jadi pengacara ke, jiwanya itu jiwa agama, itu yang kita nak tu. Itu dia. Ini juga satu bentuk yang terbaik Ustaz ya, untuk menjadikan sama akhirat mungkin kita niatkan untuk ibu bapa ke ataupun arwah yang kita cintai. Semoga ini menjadi satu bekalan yang panjang Ustaz, macam mana bertali arus. Amin. Dan juga berkekalan. Ya, betul. Mungkin salah satu daripada cara untuk menzahirkan sayangnya kita terhadap orang tua kita, iaitu dengan kita boleh berinfak, berwakaf atas nama orang tua kita. Yang mana kita niatkan pahalanya untuk mereka yang kadang-kadang mungkin mereka masa hidup dulu mungkin orang yang tak berada, tak berkemampuan. Lalu kita lah anak-anak ni, kita niatkan sumbangan kita ini nak disedekahkan pahalanya untuk orang tua kita. Moga-moga sejuk, terang di sana atau kuburnya itu senantiasa nyaman saja berkat daripada sumbangan daripada anak-anak solehnya untuk dana pembelian tanah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini. InsyaAllah saya doakan buat semua penyumbang-penyumbang, hidup anda, rezeki anda sentiasa menderu-deru pahala dan juga kebaikan berpanjangan. Amin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Yasir Ismail, penasihat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, berkongsi tentang rezeki yang tak disangka bersumberkan kepada sedekah yang unggul dan berkekalan, insya-Allah. Baik, nanti kita juga ada satu lagi perjuangan untuk anda. Ini berkaitan dengan sesuatu yang bermakna juga untuk jiwa dan sumbangan. Selepas ini hanya di MHI, kembali selepas ini. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu.
Baik, itu antara usaha Pertubuhan Sukarelawan Adiniah dalam menginfakkan air pam di bumi Kemboja. Jadi kita terus bersama dengan tetamu kita secara maya, Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Fariha dan penonton di rumah. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, mungkin permulaannya kita nak terangkan dulu berkenaan dengan latar belakang Badan Sukarelawan Adiniah ni Ustaz. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Fariha dan penonton di rumah. Saya selaku Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, menyatakan bahawa pertubuhan ini telah tertubuh semenjak 1985 lagi. Bukan semalam, bukan kemarin, bukan tahun lepas, bukan 5 tahun lepas. Tetapi 1985 pastinya aktif dalam menjalankan kerja-kerja kesukarelawanan. Bukan skamer, insya-Allah. Dalam menginfakkan solar, infak Al-Quran, infak tandas, infak basikal. Bukan sahaja di tanah air Malaysia kita yang tercinta, tapi di negara-negara jiran yang memerlukan seperti Selatan Thailand, Myanmar, Kemboja, Indonesia dan Bangladesh. Dan pada tahun yang lalu, 2020, kita berjaya untuk fokuskan kepada infak pam air di Kemboja sebanyak 9,000 unit pam air kerana mereka sangat memerlukan bekalan air bersih. Dan insya-Allah pada tahun ini dan termasuklah awal tahun hadapan yang beberapa hari lagi ini, kita fokuskan untuk mensasarkan bilangan yang lebih lagi berbanding sasaran tahun lepas iaitu 10,000 unit pam air insya-Allah Fariha. Ustaz, untuk pembangunan infak pam air Kemboja 2021 ni, berapa jumlah dana yang dikumpulkan dan berapa lagi sebenarnya yang diperlukan? Ya, untuk 10,000 unit pam air ini kita memerlukan kos sebanyak 17 juta, agak besar ya. Dan bilangan mereka ini mestilah ikut rasio rumah. Satu jarak pam air dengan pam air itu rasio yang cukup kepada mereka akan berebut-rebut untuk mendapatkan air bersih itu sebab kita memerlukan unit pam air yang begitu banyak. 17 juta ini dan dana yang baru terkumpul agak menggalakkan juga RM1,716,835. Kita ada sekitar 15 juta lebih lagi untuk mencapai kepada sasaran. Saya yakin dengan murah hatinya rakyat Malaysia pada tahun lepas capai sasaran yang disasarkan. Dan kita tahu walaupun sekarang ini kesusahan rakyat Malaysia dengan isu pasca banjir dan kita tahu kesusahan ini sebenarnya berada di mana-mana di seluruh dunia sepanjang masa. Saya yakin jumlah yang disasarkan ini dapat direalisasikan. Dan kalau sebut juta-juta mungkin Fariha dan penonton di rumah pun rasa seram juga kot, tidak? Tapi sebenarnya satu unit pam air dia hanyalah RM2,000 sahaja dan boleh berkongsi pula kepada 10 penama untuk dimasukkan dalam kad itu ataupun dimasukkan kat dalam plat kad itu, tulisan itu dan bermakna satu penama hanyalah RM200 sahaja kerana sebelum ni kita dah tingkatkan sedikit kos dia kerana ada penambahan kepada kos barang-barangan untuk membuat pam air tersebut ya. Ustaz, bagaimana nanti penonton boleh sama-sama kan untuk membantu bagi pembangunan infak air pam di Kemboja ni Ustaz? Ya, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Kemboja, saya sendiri pernah pergi bagaimana kita melihat kebergantungan mereka kepada bekalan sumber air bersih adalah cukup memerlukan pada kadar yang tinggi sebab mereka bergantung pada air sungai ini juga tinggi untuk makan, minum, beribadah, membersihkan diri. Sehingga saya melihat seorang kanak-kanak yang mandi dekat air sungai yang mereka gunakan di Kampung Cham itu, bila naik tu rambut mereka sama keruh, sama warna dengan air sungai yang mereka mandi tadi. Begitulah betapa perlunya mereka kepada bekalan air bersih. Jadi saya teringat pada hari ini, hari Khamis, hari Isnin dan Khamis adalah hari yang dibentangkan amalan dan Nabi sendiri suka amalannya dibentangkan kepada Allah dalam keadaan beliau baginda berpuasa. Dan ulama bahaskan bukan sahaja berpuasa, amalan-amalan soleh yang lain juga turut digalakkan untuk melakukan antaranya infak pam air ini. Jadi tuan-tuan, keperluan mereka kepada air ini mendesak sehinggalah seorang sahabat pernah bertanya yang bernama Abdullah, yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma afdalus sedekah?" Apakah sedekah yang paling afdal? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah air ataupun infak air kerana ia merupakan sumber asas kepada kehidupan manusia ini. Dan tambah pula kita tahu di Kampung Cham, umat-umat Islam di seluruh dunia, bukan sahaja di Kemboja, yang minoriti adalah selalunya didiskriminasi dan duduk dalam keadaan yang begitu dhaif dan sangat memerlukan, apatah lagi ianya bekalan air yang bersih, Fariha.
Bagaimana mungkin mereka boleh membantu untuk menyumbang, Ustaz? Ya, untuk menyumbang, kami sangat direct. Tuan-tuan boleh print screen apa yang berada di paparan TV itu, screenshot. Boleh juga untuk tengok FB selepas ini rakaman MHI. Dan alamat kami sangat direct untuk tujuan tersebut, iaitu infakpumairkemboja.com, ya, www.infakpumairkemboja.com. Ataupun boleh pergi ke FB kami untuk melihat bagaimanakah gambaran, bagaimanakah cerita, bagaimanakah update di Pertubuhan Sukarelawanan Ad-Diniyah. Dan boleh juga untuk bercik-chat, bertanya, menelefon untuk bertanya, boleh tak kami bagi sebahagian lebih banyak lagi daripada apa yang disebutkan tadi kepada nombor talian hotline kami, Ustazah Hazwani, di 011-5506-6972 ataupun Cik Aini di 0115589279. Bantu kami untuk bantu mereka, dan sebenarnya hakikatnya kita membantu hari kubur dan hari akhirat kita juga sebenarnya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Terima kasih banyak-banyak di atas maklumat yang dikongsikan ini berkenaan dengan infak air pam di bumi Kemboja. Kembali bersama Fitri Yahya. Ya, ada masalah ke? Oh, tak ada masalah lagi. Kalau ada apa-apa, luahkan di aduan jiwa. Okey, tentang trauma, fobia, kesedihan, kepiluan. Ada nanti hari Ahad ni bermula jam 8.30 malam. Ini rangkumannya. Fotografi ini daripada 8 tahun macam tu. Sebelum saya berkahwin tu memang dia dah ada hubungan homoseksual lah. Saya dah usaha cari air tu dekat mana. Tuhan saja yang tahu rasa hati. Bayangkan hilang seorang yang amat kita cinta, namun tidak tahu di mana keberadaan mereka. Saya berubat, ada keluar jarum berbatal syarat. Mungkin itulah satu sihir. Hidup ini adalah sebuah siri masalah yang tidak ada hujung jalan penyelesaiannya. Setengah orang dia nak mengadu masalah tapi persekitaran tidak membantu dia. Maka menjadikan dia memendam perasaan dan akhirnya merosakkan lagi diri dia. Luahkan masalah anda di Aduan Jiwa. Kami santuni sebaik mungkin. Luahkanlah. Buka kaunter ke berapa, Cik? Sepanjang malam. Sepanjang malam. Baik, itu adalah berdasarkan daripada kisah-kisah benar ya yang dibawakan. Kisah benar, sedih semuanya. Okey, esok bermula jam 6 pagi kita nak baca Yasin bersama dengan Ustaz terpilih. Nama kita ialah Ustaz. Menutup tirai ini dengan bacaan Yasin, moga-moga ada munajat dan perlindungan untuk kita semua, insya-Allah. Baik. Dan selain itu di penghujung rancangan MHI, moga jaga diri kalian semuanya. Pastikan kalau mana nak turun untuk sebagai sukarelawan, seperti mana doktor cakap tadi, pastikan kebersihan diri itu. Dan jaga sepenuhnya. Semoga tabah dengan segala ujian. Kita jumpa lagi esok untuk hari terakhir MHI. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.